Pada hari ini saya telah didatangi oleh pelbagai media yang minta saya mengulas pengumuman yang telah dibuat oleh Kementerian Kewangan semalam. Kerana saya dikatakan menyebut kalau Jumaat itu penghulu segala hari untuk orang Islam, bil air dan elektrik itu penghulu segala kenaikan. Jadi saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih di atas respon yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan, khususnya Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua. Saya perhatikan pengumuman semalam, ada beberapa aspek yang perlu saya mengulas. Pertama, kali ini, buat kali pertama, Kementerian Kewangan telah memberi pencerahan. Saya mengibas kembali ucapan Yang Amat Berhormat ketika pembentangan bajet 2024 yang secara eksplisit mengatakan pengenaan SST ataupun kenaikan kadar SST dari 6% kepada 8% dan 3 sektor akan diberi pengecualian secara eksplisit dimaklumkan, iaitu parkir, atau kedua telekomunikasi, ketiga makanan F&B. Dan itu saja yang telah dinyatakan. Tapi kita sedar bahawa dalam pengenaan SST ini, ia berpandukan kepada details. The devil is in the details. Itu yang saya sarankan supaya kita dapat pencerahan daripada itu. Ya, semalam Menteri Kewangan mengatakan bahawa bil air dan bil elektrik. Bil air dia kata SST tidak ada. Kedua, bil elektrik untuk penggunaan 600 kilowatt sejam ataupun bersamaan dengan bil elektrik domestik RM219.80 atau di bawah RM220, itu memang tak kena SST. Ini telah dilakukan sejak dulu, tak kira zaman siapa memerintah. Kalau yang elok, teruskan, saya tidak ada masalah. Tetapi dalam kali ini saya ingin mengajak rakan-rakan media melihat, saya buat secara menghurai dengan secara lebih bersistematik. Saya kata pengumuman semalam saya buat secara, saya sebelum ni mengatakan secara umum, iaitu tidak perlu dan tidak boleh dikenakan kenaikan SST. Okey, kalau sedekala, okey, kalau ada bagi exemption, okey, tidak ada masalah. Tapi hujah saya yang paling penting ialah kenapa berkali-kali kenaikan kadar elektrik. 1 hari bulan Januari tahun lalu, ICPT, walaupun tarif tak naik, tetapi disebabkan kadar ICPT telah berubah daripada 3.7 sen kepada 21 sen kilowatt jam dan akhirnya diturunkan pada 17, tetapi kesannya diterjemahkan dalam bil elektrik adalah 30 lebih hingga 40%. Ini sekali lagi menyebabkan semua pihak termasuk pengilang, termasuk pusat penyebelah, dia naikkan kadar dia. Ini memang tidak boleh kita nafikan. Dan pada 1 Julai tahun lalu, elektrik untuk penggunaan lebih daripada 1,500 kilowatt sejam, iaitu lebih daripada RM700, itu dikenakan kenaikan hampir 30% sekaligus. Mulai tahun ini, 1 Januari, kenaikan 5 hingga 6% untuk kategori 600 kilowatt sejam kepada 1,500 kilowatt sejam. Bermaksud penggunaan RM220 hingga RM700. Ini yang menyebabkan 3 kali kenaikan dalam tempoh yang singkat. Hujah yang saya bawa ialah 3 kali you naik, kita akan mengalami kenaikan harga. Kerana masing-masing akan menurunkan kos dan ditanggung oleh pengguna. Itu masalah dia. Jadi rayuan saya ialah jangan naikkan kadar SST. Ya, untuk golongan yang termiskin B40, mungkin mereka tidak terkesan selama ini, tetapi tidak terkesan dalam konteks bil elektrik. Tetapi mereka tidak lari daripada tempiasnya
apabila ada kesan kenaikan sama ada melalui pengenaan SST atau kenaikan kadar SST ataupun setiap kali kenaikan tarif. Itu yang menjadi masalah. Jadi saya nak terangkan apa yang diumumkan semalam, baik air itu tidak dikenakan. Elektrik pula hanya dinyatakan iaitu dasar yang sedia ada. Iaitu di bawah 600 kilowatt sejam tak kena. Iaitu bil kamu kalau kurang daripada RM220, kamu tidak akan kena. Seperti sedia kala. Tetapi yang tidak dinyatakan ialah komersial. Itu tetap kena. Dan sekarang dalam cuaca panas, kebanyakan keluarga dah tambah aircon. Ini yang jadi masalah. Dan saya rasa M40 tersepit. Dan masyarakat perniagaan memang tak boleh lagi. Dia akan kena 2%. Saya merayu sangat kepada kerajaan. Aspek ini, saya khawatir dia akan menaikkan harga barang lagi. Sebab tu kekhawatiran saya nyatakan dalam Dewan Rakyat. Begitu, saya dah konsisten dalam soal ini. Okey. Kedua, yang pelik juga saya lihat, semalam, kalau bil elektrik terpaksa dikenakan nilai ambang, threshold RM220. Tetapi bil telekomunikasi kita kekalkan pada 6%. Itu pula kita tak lihat dari segi penggunaan usage. Jadi saya rasa kerajaan perlu konsisten dalam soal ini. Kedua, perbezaan antara air dengan elektrik. Tidakkah air dan elektrik merupakan dua keperluan asas yang sama-sama penting? Jadi sebab tu saya kata penghulu segala kenaikan. Bil air, bil elektrik. Okey. Dan kita tak dapat nafikan kenaikan tarif air 21% bermula 1 Februari. Kekhawatiran saya, rakyat tak dapat menyerap tekanan yang begitu besar. Dan saya merayu supaya kerajaan untuk membuat sesuatu. Semalam sudah ada respon tentang ini. Saya rasa untuk bab elektrik ini, kita masih balik kepada tempat asal. Iaitu yang dulu dapat exemption. Tetapi kenaikan tetap lagi. Dan kalaulah dulu penggunaan saya selama ini 250, saya tetap mengalami kenaikan 2%. Kedua, komersial, kilang, gudang dan juga kedai tetap. Dan kenaikan kadar sewa tetap akan berlaku disebabkan kalau masing-masing nak mengekalkan profit margin. Apa yang akan mereka lakukan ialah teruskan ini. Jadi saya dengan jelasnya mengatakan bahawa untuk menjelaskan pada semua, ya, yang elok tu kita teruskan. Semalam pun saya cakap, tak perlu kita move on, tidak ada masalah. Tetapi yang kurang sempurna ini, kita merayu. Kerajaan akan tentukan. Dan saya nyatakan sekali lagi, sekurang-kurangnya, kalaulah orang ada yang ejek kita kata dalam Facebook, kata, sebelum ni air tak kena, elektrik di bawah RM200 tak kena. Saya bukan secara eksplisit sebut kumpulan ni. Saya cuma kata dalam kes elektrik, kesannya kepada pengguna akhirnya. Itu yang penting. Kedua, saya juga menyatakan bahawa dalam konteks elektrik ini adalah sesuatu yang essential dan kita perlu lihat mendapat respon yang lebih baik daripada kerajaan. Kalau boleh, anggapnya sama penting. Kalau telekomunikasi itu penting betul, air itu penting, boleh beri pengecualian, electricity itu sekurang-kurangnya untuk semua across the board. Kita patut kekalkan pada 6% untuk mengelakkan sekali lagi gelombang untuk naik harga. Itu kebimbangan saya selaku wakil rakyat. Okey, so saya berhenti di sini tentang perkara ini. Kalau ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab. You see, yesterday, based on this statement, it's only mentioned domestic. Domestic means household, your house. But things that not mentioned here is still subject to the 2% increase. So that means the commercial ones, formerly they had to bear the increase, and now they're going to get one more round. It's 2%. That's why I said, this announcement, you are just telling us you don't impose on those below 220, and water you don't impose. And
Actually it's quite strange. Semalam saya kemarin 27 hari bulan, saya tanya dengan menteri pasal nakol. Dia kata nakol pun bincang pasal pengenaan SST terhadap bioair dan bioelektrik. So kita semua keliru. Kalau kabinet sudah, jawatan kuasa kabinet pun sudah bincang bioair bioelektrik, orang akan anggap macam ada. Tetapi sebab tu saya kata, apabila teks ucapan dulu secara eksplisit hanya sebut 3, kalau air bagi jaminan air tidak akan kena atau elektrik tak akan kena. Dan settle. Sebab tu saya kata respon tu kena cepat dan kita kena ada certainty dalam soal ni. Kerana ini ada kena-mena dengan kos pengeluaran, productivity. Okay? So ada apa-apa soalan yang perlu saya jawab? Yes, because you are telling us what you have not imposed on the those B40. That's it. But you still insist to impose additional 2% SST on business or those commercial users, as well as those electricity bill which is higher than 220. That will affect a lot of people. Yes, you may say that 85% of them, okay, terkecuali, they won't be affected. But in the long run, once you increase 2%, your rental increase, your cost of production, and eventually will be passed down to the consumer to pay. That will affect B40. I think this is important. Ya, saya rasa ini sangat penting supaya kita lihat. Dan satu lagi perkara yang ingin saya katakan. Kita melihat semalam macam sektor logistik. Akhirnya perjuangan rakyat yang mahukan supaya P-hailing ni antara satu kaedah penghantaran makanan, dan saya ucapkan terima kasihlah sekurang-kurangnya bidang ini telah diberi pengecualian. Tapi ingat, ada orang kata logistik tak kena. No, logistik kecuali sektor ini, yang lain tetap kena. Saya sedar bahawa kalau shipping line charges kali ini daripada kosong akan naik sampai 6%. Sumbangan sektor logistik kepada GDP negara ialah 62 bilion. Bayangkan, from 0 to 6, tugboat services, container haulage tetap akan kena 6%. Dan kenaikan 6% sekali lagi akan memberi kesan kepada rakyat jelata. Semua barangan yang dipunggah ke Malaysia ini akan mengalami kenaikan. Itu kekhawatiran saya. Ya, jadi saya rasa ada orang kata logistik pun bagi pengecualian, tidak betul. Bukan kata dia tak naik sampai 8% secara mendadak, tetapi dari kosong kepada 6%. Jadi saya cuma nak jawablah sebab ramai yang tanya. Saya tetap berpendirian bahawa keperluan air dan juga elektrisiti merupakan keperluan asas kepada manusia. Dan maka layanan yang sama patut diberikan. Okey, kalau ada nilai ambang untuk suatu sektor, dia sepatutnya yang lain pun ikut. Kalau kita tak ada nilai ambang, threshold value terhadap macam telekomunikasi, maka semualah tak payah berdasarkan kepada penggunaan. Alright?